Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, dalam video kali ini kita akan bincang soalan UPKK subjek adab. Jom kita tengok soalan-soalannya. Okey, soalan 1 hingga soalan 10, bulatkan jawapan yang betul. Okey, soalan nombor 1, faedah menyediakan makanan dengan betul. Faedah menyediakan makanan dengan betul. Alif, bermanis muka. Ba, menginsafi nilai sihat. Jim, dapat makan dengan selesa. Dal, menjalin hubungan mesra. Okey, dalam pilihan jawapan alif, ba, jim, dal ni, yang manakah yang paling tepat berkaitan dengan uh, faedah menyediakan makanan? Okey, bermanis muka. Okey, kalau bermanis muka ni rasanya tak sesuai lah, okay? Tak sesuai. Menginsafi nilai sihat, dapat makan dengan selesa, menjalin hubungan mesra. Okey, jawapannya adalah yang paling tepat ialah jim. Okey, dapat makan dengan selesa. Sebab soalan pun tanya faedah menyediakan makanan dengan betul. Okey. Dia tanya faedah. Okey, so jawapannya adalah dapat makan dengan selesa. Okay, soalan kedua, adab yang perlu diamalkan ketika bertanya. Apa adab yang perlu kita amalkan ketika bertanya soalan kepada orang lain? Alif, mengucapkan terima kasih selepas bertanya. Ba, berpakaian kemas dan menutup aurat. Jim, yakin pada diri sendiri. Dal, mengucapkan tahniah. Okey, kita tengok. Ini adab bertanya. Okey, sebab dia kata adab yang perlu diamalkan ketika bertanya. Okay, so jawapannya ialah alif, mengucapkan terima kasih selepas bertanya. Soalan 3. Islam menggalakkan kita hadir ke majlis keramaian yang tidak berunsurkan alif, syak wasangka. Ba, khianat. Jim, maksiat. Dal, hasad dengki. Islam menggalakkan kita hadir ke majlis keramaian yang tidak berunsurkan maksiat. Okay? So tak bolehlah pergi ke majlis yang ada unsur-unsur maksiat. Okay. Dal, yang berikut ialah adab menghidang makanan kecuali. Okay? Dia highlightkan perkataan kecuali kat sini, maksudnya yang bukan adab menghidang makanan itulah jawapannya. So kita tengok jawapan-jawapan dia. Alif, menyediakan peralatan yang mewah, menyediakan peralatan yang cukup. Jim, menggunakan pinggan mangkuk yang bersih. Dal, mengelak pinggan mangkuk sebelum digunakan. So, yang mana satu yang bukan adab menghidang makanan? Okay, jawapannya ialah alif, menyediakan peralatan yang mewah. Okey. Tak semestinya kena ada peralatan yang mewah baru boleh makan. So, adab menghidang makanan ialah menyediakan peralatan yang cukup, menggunakan pinggan mangkuk yang bersih, mengelak pinggan mangkuk sebelum digunakan. So, dalam soalan ni dia ada perkataan kecuali. So, yang bukan adab menghidang makanan adalah menyediakan peralatan yang mewah. Jawapannya alif. Okay, nombor 5. Siti menjual roti yang telah luput tarikh. Siti menjual roti yang telah luput tarikh. Apakah kesan kepada pembeli? Alif, perniagaan semakin merosot, rezeki tidak berkat, mendapat dosa, memudaratkan kesihatan. Okey, so kat sini jawapannya adalah dal. Kenapa? Sebab dia tanya kesan kepada pembeli. Okay, kesan kepada pembeli. Kalau alif tu perniagaan semakin merosot, kesan kepada penjual. Rezeki tidak berkat, kesan kepada penjual. Mendapat dosa, juga kesan kepada penjual.
memudaratkan kesihatan kesan kepada pembeli. Kalau dia makan juga roti tu mungkin dia akan kena keracunan makanan dan sebagainya. Sebab tu kita pilih jawapan dia adalah dal. Okey, memudaratkan kesihatan. Okey, nombor 6. Kita dilarang tempat kosong ketika berada di dalam masjid. Alif membaca akhbar, ba memberikan pendapat, jim berjalan terlalu pantas, dal meninggikan suara. So jawapan yang paling tepat, perkara yang dilarang ketika berada di dalam masjid adalah meninggikan suara. Okey, kita dalam masjid, suara kita seorang je dengar. So perkara tu amat-amatlah dilarang. Nak membaca, nak bagi pendapat, nak cara berjalan kita tu, itu ikutlah. Tapi kalau meninggikan suara sampai kan mengganggu orang lain yang di dalam masjid, tu satu perbuatan yang yang dilarang lah, kan? Yang tak patut kita buat, meninggikan suara di dalam masjid. Okay, yang ketujuh, pengendalian mesyuarat yang berkesan dan sempurna akan dapat menghasilkan alif keuntungan, ba keputusan baik, jim pekerja yang mahir, dal menghindari penyakit. Okey, jawapan yang paling tepat adalah keputusan yang baik. Pengendalian mesyuarat yang berkesan dan sempurna akan dapat menghasilkan keputusan yang baik kerana berlakunya sesuatu mesyuarat itu adalah untuk mendapat keputusan ataupun kata putus. Okay, soalan ke-8. Yang berikut merupakan adab sebelum berjalan kecuali. So, ada lagi soalan kecuali ni. Maksudnya, kita kena cari jawapan yang bukan adab sebelum berjalan. Okay, alif meminta izin daripada ibu bapa, memakai pakaian yang menutup aurat, memulakan perjalanan dengan melangkah kaki kiri, melangkah kaki dengan sopan dan santun. Okay, so jawapan yang paling tepat kat sini adalah jim, memulakan perjalanan dengan melangkah kaki kanan. Adab berjalan ni, kita nak keluar berjalan pun dia ada adab dia. So salah satu antara adabnya adalah memulakan perjalanan dengan melangkah kaki kanan. So kalau kita melangkah kaki kiri, itu bukan adab sebelum berjalan. So soalan dia ada perkataan kecuali, maka jim lah kita pilih jawapan yang paling tepat, yang bukan adab sebelum berjalan. Okey, memulakan perjalanan dengan melangkah kaki kiri. Okey, soalan 9. Menyambut kedatangan tetamu dengan gembira. Kemudian memberi layanan yang baik. Apakah akibat jika adab tersebut tidak diamalkan? Alif, tetamu berlapang dada. Ba, tetamu berasa tidak selesa. Jim, menimbulkan perpecahan umat. Dal, prestasi kerja merosot. Okey, soalan dia tanya akibat. Okey, ni dua ni adalah adab melayan tetamu. Okey, adab melayan tetamu. So, dia tanya apa akibat jika adab tersebut tidak diamalkan. Jawapannya ialah tetamu berasa tidak selesa. Okey, nombor 10, bermanis muka, memberi salam. Pernyataan di atas berkaitan dengan adab-adab. 1 bersukan, 2 melayan tetamu, 3 bertanya, keempat menghidang makanan. Apa adab-adab yang berkaitan dengan bermanis muka dan memberi salam? Jawapannya ialah ba, 2 dan 3, melayan tetamu dan adab bertanya. Okey. Okey, baik, itu saja perkongsian kita bincang soalan UPKK subjek adab kertas 1. Okey, kertas 1 kita ambil soalan 1 hingga 10 dahulu dan kita akan sambung soalan yang selebihnya di video-video yang seterusnya nanti, insya-Allah. Okey, jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan jangan lupa share kepada kawan-kawan yang lain
supaya kita sama-sama mengambil manfaat daripada video bincang soalan UPKK ni. Okey, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.